Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sultan Johor Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara. Turut melafaz sumpah memegang jawatan ialah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan dibuat oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun bermula hari ini. Terdahulu, ketibaan Sultan Ibrahim di Istana Negara disambut dengan istiadat ketenteraan penuh tradisi. Sri Paduka Baginda menerima hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama, Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di dataran Istana Negara. Serentak itu, Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja memainkan lagu Negaraku sebelum Sultan Ibrahim berkenan memeriksa Kawalan Kehormatan Utama. Sempena istiadat itu, Sultan dan Raja-Raja Melayu berhimpun di Balairung Sri Istana Negara bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264, mesyuarat khas yang dipengerusikan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Antara yang berangkat, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin. Turut berangkat Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Perdana Menteri merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Pemaisuri Agong, Raja Zarif Sofia. Beliau dan rakyat bertekad akan terus beri ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Duli Tuanku. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata, Kerajaan Madani mendukung penuh titah Sultan Ibrahim yang mahu negara ditadbir urus dengan baik, telus dan fokus terhadap usaha tingkatkan darjat hidup rakyat. Berhubung isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Menteri Dalam Negeri berkata perkara itu adalah di luar bidang kuasa Kabinet. Justru ia diserah sepenuhnya kepada Lembaga Pengampunan untuk buat keputusan. 4 daripada 6 wanita yang dikaitkan dengan video Hot Daddy dalam aplikasi X masing-masing didenda antara RM2,500 hingga RM4,800. Tertuduh yang berusia 22 hingga 36 tahun itu mengaku salah kerana memiliki video lucah dalam telefon bimbit dan peranti mereka. Mahkamah turut memerintahkan kesemua wanita itu menjalani hukuman penjara antara sebulan hingga 6 bulan jika gagal bayar denda. Seorang pemilik butik diraup di penjara setahun dengan sekali sebatan selepas mengaku salah menipu urusan khidmat perancang perkahwinan pada Ogos tahun lepas. Asmirun Hashim, 31 tahun, didakwa menipu seorang wanita yang juga bakal pengantin dengan memperdaya mangsa serahkan wang secara berperingkat ke akaun bank milik tertuduh. Ia melibatkan kerugian RM9,000. Hukuman penjara bermula hari ini. Seorang penyelia kilang ais dan ejennya direman 7 hari kerana disyaki menawar dan memberi rasuah RM500 kepada penguatkuasa JPJ. Suspek ditahan Selasa lalu ketika hadir di pejabat SPRM Port Dickson. Mereka didakwa menawarkan suapan untuk elak pemandu lori ais yang ditahan JPJ daripada dikenakan tindakan. Pemandu berkenaan didapati lakukan beberapa kesalahan seperti tiada lesen memandu. Seorang ibu tunggal terperangkap di Myanmar sejak November tahun lalu selepas terpedaya dengan sindiket penipuan pekerjaan. Mangsa dipercayai dibawa seorang lelaki dikenali melalui Facebook yang menawarkan pekerjaan bergaji lumayan di Johor sebelum dibawa ke negara itu. Permulaannya, mangsa bekerja sebagai operator khidmat pelanggan sejak Oktober lalu dan kemudian dibawa secara paksa ke Myanmar untuk menjadi skamer. Seorang wanita warga Tanzania berjaya diselamatkan dalam operasi membanteras kegiatan pemerdagangan orang Isnin lalu. Ketua Pengarah Imigresen berkata, serbuan di sebuah pangsapuri di ibu negara itu dibuat hasil maklumat Suruhanjaya Tinggi Republik Tanzania di Kuala Lumpur. Mangsa yang berusia 25 tahun dijanjikan pekerjaan oleh sindiket yang menguruskan kemasukannya ke dalam negara. Bagaimanapun, wanita tersebut dipercayai dieksploitasi sebagai pekerja seks. Susulan tular rakaman video disyaki anggota polis melakukan pemerasan dan menerima suapan di Langkawi. Ketua Polis Kedah berkata, satu laporan polis telah diterima dan individu terbabit sedang dikenal pasti. Usaha mengesan saksi-saksi terlibat dijalankan bagi membantu siasatan.
40 warga asing ditahan dalam serbuan ke atas 44 premis di Johor sejak Isnin hingga semalam. Pengarah Imigresen Johor memberitahu mereka dicekup kerana bekerja tanpa permit sah dan tinggal lebih masa di negara ini. Kesemua yang ditahan berusia 21 hingga 49 tahun terdiri daripada warga Nepal, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, India dan Kemboja. Lebih 13,000 kilogram ayam sejuk beku bernilai hampir RM100,000 termasuk cukai dirampas di Kampung Pulau Tebu, Kota Baru, Kelantan. Semua ayam sejuk beku yang diragui status halal itu ditemui dalam 2 lori yang ditinggalkan tanpa pemandu di tepi jalan. Jabatan Kastam Kelantan menyatakan ayam sejuk beku itu dipercayai diseludup dari negara jiran, Thailand, untuk diedarkan ke pasaran tempatan dan luar Kelantan. 11 telefon bimbit tiruan dan 31 unit aksesorinya dirampas dalam operasi pada Selasa lalu. Pengarah KPDN Perak berkata, serbuan dilakukan di 2 premis perniagaan sekitar kompleks membeli belah di Ipoh. 2 lelaki tempatan berusia 30-an turut ditahan. Kesemua barangan yang disyaki menggunakan cap dagang palsu serta dokumen berkaitan telah disita. Nilai rampasan dianggar berjumlah RM10,869. 61 premis makanan di Melaka diarah tutup kerana tidak bersih. Lebih 2,000 kompaun juga dikeluarkan atas pelbagai kesalahan di bawah peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Pada tahun lalu, lebih 6,000 premis telah diperiksa. Manakala bulan Januari 2024 ini, 4 premis makanan telah diarah tutup kerana kesalahan sama dan 243 premis telah dikenakan kompaun. Seorang kanak-kanak perempuan 5 tahun maut manakala 3 lagi cedera dalam nahas jalan raya di Bagan Serai malam tadi. Pengarah JBPM Perak berkata, kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan sebuah kereta. Motosikal dinaiki mangsa dirempuh dari belakang mengakibatkan mereka terbabas ke dalam parit. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Parit Buntar sebelum kanak-kanak perempuan itu disahkan meninggal dunia. 3 keluarga hilang tempat berteduh setelah rumah mereka terbakar awal pagi tadi di Kampung Bahagia Jaya Tengah, Sibu. 13 penghuni itu termasuk seorang OKU telah berjaya keluar sebelum ketibaan bomba ke lokasi. Kebakaran melibatkan 2 buah rumah jenis tidak kekal. Turut musnah sebuah kereta, van dan 3 buah motosikal. Pulau Langkawi dinobat sebagai salah sebuah daripada 10 pulau terbaik dunia dalam World Best Award 2023. Pemilihan dibuat pembaca majalah Travel Plus Leisure. Majalah yang diterbitkan sejak tahun 1937 itu mempunyai lebih 4.8 juta pembaca di seluruh dunia. Kerajaan Negeri Kedah menzahirkan ucapan tahniah kepada semua pihak terlibat yang menjadikan Langkawi destinasi pelancongan terulung dunia. 5,000 pengunjung dijangka memeriahkan pameran terbuka Galeri Shah Alam 2023 yang berlangsung Sabtu lalu hingga 29 Februari depan. Pameran ini memperkenalkan 4 kategori karya utama iaitu gabungan tema luas, naratif sosio-budaya hingga eksplorasi rohani, karya 2D dan 3D serta media baru. Pengunjung dapat melihat 52 karya seni pelbagai tema yang bersesuaian dengan kehidupan rakyat negara ini. Bermula esok, penumpang LRT dari arah Ampang, Sri Petaling dan Putra Heights boleh meneruskan perjalanan ke stesen Masjid Jamek tanpa perlu menukar tren perantara. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Operasi LRT, Rapid Rail berkata, penumpang masih perlu mendapatkan bas perantara percuma dari stesen Masjid Jamek ke stesen Bandaraya. Rapid Rail juga akan menjalankan operasi percubaan akhir antara stesen Masjid Jamek dan stesen Bandaraya sebagai persiapan sebelum pembukaan semula laluan berkenaan. Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan perlu membentuk kerjasama bagi mengukuhkan sinergi dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, gabungan kesemua negeri dan wilayah persekutuan akan membina rantaian bekalan yang lebih kukuh. Menerusi program pembangunan bakat dan tenaga kerja yang diusus bersama, ia juga mampu menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan.
14,296 suri rumah berinsurans di Terengganu telah menyertai skim keselamatan sosial suri rumah sejak diperkenal Perkeso pada Disember 2022. Pengarah Perkeso Negeri Terengganu memaklumkan lebih RM99,000 pampasan telah dibayar kepada penerima dan waris. Ia melibatkan 54 kes dari Januari hingga November 2023. Bank Rakyat menyasarkan peningkatan dana RM100 juta menerusi akaun pelaburan iRisk Plus tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, setakat 31 Disember lalu, dana berjumlah RM202 juta berjaya dikumpul sejak akaun pelaburan berkenaan diperkenal pada 2022. Pihaknya juga akan memperkenal pelbagai produk yang lebih inovatif dengan pulangan lebih menarik tahun ini kepada pelanggan baru dan sedia ada. Sime Darby Beyond Auto SDBA mencatat pencapaian cemerlang tahun lalu apabila jenama BYD muncul sebagai peneraju pasaran kenderaan elektrik EV di Malaysia. Prestasi kukuh itu mencerminkan populariti BYD seiring minat rakyat tempatan yang bertambah terhadap kenderaan lestari. Ia turut dibuktikan menerusi 660 tempahan yang diterima bagi model BYD Atto 3 dan BYD Dolphin sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Firma modal teroka global Ansler umumkan pusingan pelaburan peringkat awal berjumlah RM24.2 juta kepada 37 syarikat pemula di seluruh Asia Tenggara termasuk Malaysia. Pembiayaan terbesar itu menandakan komitmen dan permulaannya di negara ini disokong perkongsian strategik bersama Khazanah Nasional Berhad. Ansler memaklumkan portfolio syarikat pemula niaga tersebut merangkumi 19 sektor meliputi kecerdasan buatan, teknologi kewangan serta penjagaan kesihatan. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis di Gaza meningkat kepada 26,637. Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza berkata, serangan Zionis telah membunuh 215 orang dan mencederakan 300 yang lain dalam tempoh 24 jam lalu. Ramai yang masih terperangkap di bawah runtuhan dan penyelamat tidak dapat menghampiri mereka. Sekurang-kurangnya 65,387 penduduk Palestin cedera dalam serangan sejak Oktober lalu. Berpuluh-puluh orang mengadakan bantahan di luar Agensi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA di Beirut. Mereka menentang beberapa keputusan beberapa negara menggantung pembiayaan terhadap badan amal itu. Ia berikutan tuduhan Israel bahawa beberapa kaki tangan UNRWA menyertai serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. UNRWA beri amaran penggantungan bantuan akan menyebabkan malapetaka sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, Kanada meneruskan bantuan untuk rakyat Palestin di Gaza pada Selasa. Dana sebanyak $40 juta Kanada atau RM141 juta disediakan untuk pelbagai agensi. Bagaimanapun, pembiayaan kepada UNRWA masih ditangguhkan. Sebahagian besar wang itu akan disalurkan kepada agensi-agensi PBB dengan program makanan sedunia menerima jumlah terbesar $16 juta Kanada. Turut menerima bantuan ialah UNICEF, WHO, ICRC dan OCHA. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan isterinya dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun kerana terlibat kes penjualan haram hadiah negara. Hukuman itu dibuat sehari selepas Imran Khan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun kerana mendedahkan rahsia negara. Imran juga dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun pada Ogos lepas yang kemudiannya digantung kerana menjual hadiah ketika memegang jawatan Perdana Menteri. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka, Malaysia madani, tekad perpaduan penuhi harapan.